Orang nak tanya mana ni kameraman ustaz ni pasal hari tu dia orang nak buat live ni. Saya tak mahu. Benar. Ustaz carilah asisten untuk dia seorang. Itulah. Ustaz ada 2 asisten, dia pun kena ada 2 asisten. Lain kira. Ilmu tak turun api. Orang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ni kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan akidah kita, dalam menjaga ketulinan akidah bersumber kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan kita menghindar daripada kecelaruan agama yang berlaku terutamanya di akhir zaman. Dan kecelaruan agama telah pun bermula lama dulu, di zaman berlakunya perpecahan akidah kepada umat. Adanya Mu'tazilah, adanya Qadariyah, ada Jabariyah. Kemudian muncul pula golongan-golongan Ahlul Kalam, Al-Falsafah yang menokok nambah dalam agama, sehingga akhirnya ketulinan agama seperti mana yang datang dari Al-Quran dan juga As-Sunnah makin lama makin samar, dan ramai orang terpengaruh dengan kefahaman-kefahaman yang bukan berasal daripada agama Islam. Sampailah kepada zaman kita ni muncul yang kita sebut sebagai pluralisme, liberalisme, yang orang tak panggil lah dengan nama Mu'tazilah, orang tak panggil lah dengan nama Qadariyah, Jabariyah, sebab tu istilah-istilah Arab. Istilah-istilah Arab yang mana sumber kecelaruan itu datang daripada pemikiran Arab tu, orang dalam, faktor dalaman tu sendiri. Kalau kita kata orang yang sama dalam bangsa yang sama memikirkan perkara tu, maka wujudlah fahaman Qadariyah, kerana daripada perkataan qadar, takdir, iaitulah mereka menentukan takdir mereka. Jadi wujudlah ke nama Qadariyah. Mari pula satu kumpulan kata tak, kita ni Allah yang tentukan dan kita tak ada apa-apa sedikit pun daripada kita. Maknanya seperti daun yang diterbangkan angin. Ke kanan kita sebab Allah suruh ke kanan, ke kiri kita sebab Allah suruh ke kiri. Kita makan ni pun bukan sebab kita nak makan. Tiba-tiba tangan kita angkat makanan untuk kita makan. Yang dipanggil Jabariyah. Pasal apa? Keterpaksaan. Kalimah Arab Jabar. Jadi munculnya Jahmiyah daripada Jaham bin Safwan, Mu'tazilah daripada perkataan i'tizal, Syiah daripada perkataan Syiah itu sendiri bahasa Arab, kepuakan, itu puak Ali bin Abi Talib. Itu zaman dulu. Bila mari ilmu al-kalam, kemudian mari pula dinisbahkan kepada orang, kemudian mari pula ilmu falsafah. Zaman kita ni dia sudah luas daripada Arab, dia ada kesan daripada Barat.
Sehingga akhirnya istilah-istilah pecahan di akhir zaman ni tak guna dah istilah Arab, dia guna istilah orang putih lah pula, pluralisme, liberalisme. Maknanya ini adalah kecelaruan akidah yang bersumber daripada pemikiran Barat. Kenapa boleh berlaku gitu? Sebab mungkin kerana kita terpengaruh dengan Barat yang menyebabkan pemikiran itu dibawa dalam pemikiran Islam. Sebab tu dalam perbahasan kita sebelum daripada ni, kita kata ada faktor tersebarnya pluralisme, selain daripada faktor dalaman, dia adalah faktor luaran kerana terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Barat. Kerana asal usul liberal dan plural ni ialah aliran aku panggil penentangan mereka terhadap agama Kristian, terhadap gereja. Asal usulnya perkara ni, liberal ni berlaku sebab mereka nak lari daripada ortodok tu. Kita kata Kristian ortodok tu yang pekak betul, dia tak nak dah tu. Akhir sekali dia jadi liberal. Kefahaman itulah yang menyebar sampailah ke dalam masyarakat kita. Sebab tu dia makin lama makin berkembang, dan penting untuk kita tahu dia juga ada asal usul, dia ada kaedah-kaedah yang mereka bina, sehingga akhirnya kalau kita tak jawab syubhah-syubhah mereka, boleh jadi ada umat Islam yang terpengaruh. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum ni kita bincang tentang pengaruh liberalisme ada kesamaan dengan aliran falsafah dan juga mazhab Asy'ariyah dan juga Mu'tazilah dalam bab Allah ni, dalam bab kalam Allah. Sehingga akhirnya mereka kata kalam Allah ni rupanya bahasa jiwa. Turun kepada Nabi dalam bentuk bahasa jiwa. Bila sampai kepada Nabi Muhammad lah yang mengucapkannya dalam bahasa Arab. Turun kepada Nabi Musa ucap dengan bahasa bahasa Nabi Musa, Hebrew, dan begitulah. So akhirnya pemikiran ini dibawa pula ke dalam pemikiran liberal dan pluralisme berjakit, sehingga mereka kata Al-Quran itu bukanlah satu teks yang kena ikut teks tu, sebaliknya dia adalah satu bahasa yang kita boleh terjemah dengan bahasa kita sendiri. Dan dia anggap penterjemahan itu tak perlu bersifat tekstual, tak perlu ikut teks Quran betul, tak. Sebaliknya difahami dengan bahasa jiwa, dan kita rasa Quran ni macam ni, kita sebut dengan macam ni, tak terikat dengan bahasa Arab yang asalnya mereka anggap ini adalah huraian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita akan sampai ke tahap golongan-golongan liberal, mereka buat Quran ni sama seperti mereka buat kepada Bible. Tuan-tuan tengok Bible macam-macam versi. Versi A, versi B, semua dia anggap Bible. Kita tak, Quran tak macam tu. Quran teks bahasa Arab satu, lain semua adalah terjemahan. Tapi Bible tak, ni Bible versi bahasa Arab, ni Bible versi bahasa Inggeris, Bible versi, semua ni adalah versi-versi. Dan dia anggap kalam Tuhan tu bersifat apa? Satu bahasa yang boleh diungkap dengan pelbagai bahasa. Nah, itu lain dengan konsep Quran. Tapi kerana begitulah akhirnya pengaruh ni sampai kepada bahasa, sampai kepada agama Islam, dan mereka akhirnya buat kepada Quran apa yang orang liberal buat terhadap Bible. Berlakulah pula penafsiran Al-Quran tidak lagi dengan penafsiran ulama-ulama bahasa Arab. Malah mereka menganggap penafsiran orang Arab untuk orang Arab sahaja. Penafsiran kita kena ikut bahasa kita, kena ikut kesesuaian kita. Itulah nama dia liberal. Nampak tak apa yang berlaku tu, asal usulnya. Baik, untuk sampai kepada tu kita ada buku lah. Kita akan huraikan dengan lebih
lebih lanjut lah apa yang ada ni. Supaya kita tak tertinggal poin dia, mudah-mudahan itu yang kita sebut sebagai mukaddimah. Agak-agak boleh faham Baik. Dalam muka surat 108 kita. 108 perenggan yang kedua. Kita dah jawab dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang merupakan yang menyatakan Allah Maha berkata-kata dengan kata-kata yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia boleh difahami dan didengari oleh makhluk dia. Adapun klaim bahawa Allah tidak berbicara dengan lafaz, huruf, suara dan hanya berbicara dengan bahasa jiwa sahaja, maka para ulama ahli sunnah telah menyanggah dan menjelaskan kebatilan akidah tersebut. Sebahagian ulama bahkan mengkhususkan beberapa karya dalam masalah ini, seperti Risalah As-Sijzi ila ahli Zabid fi raddi ala man ankara al-harf was-saut karya As-Sijzi, dan Risalah fil Quran wa kalamillah karya Ibnu Qudamah. Berikut kami ringkaskan beberapa poin dari kedua karya tersebut terkait sanggahan kepada orang-orang yang berpendapat bahawa Allah berbicara dengan bahasa jiwa disertai dengan tambahan dari penjelasan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Mana kali ni penulis kita nak menjawab dan nak menyanggah dakwaan orang yang kata Allah ni berbahasa dengan bahasa jiwa. Siapa dia kata lagu ni? Golongan ahli kalam, terutamanya juga Al-Asy'ariyah. Kita ya sebelum daripada ni kata-kata Allah ni kalamuhu binafsihi, qudrah iradah dah. Sifat kalam tu ada pada Allah, termasuk satu daripada sifat 20. Kita ngaji, sifat kalam. Tapi kalau kita detail lagi, kita akan dapati mereka beriktikad kalam pada Allah tak sama dengan kalam yang kita faham. Kalam di sisi mereka ialah kalamun nafs, bahasa jiwa. Allah tak berkata-kata seperti mana yang kita yakini. Tak. Maknanya Allah berbicara tak ada suara, tak ada huruf, tak ada lafaz. Sebaliknya dia turun kepada Nabi dalam bentuk bahasa jiwa dan Nabi ucapkan dalam bahasa Arab. Ini kalam di sisi mereka. Apa jawapan dan sanggahan terhadap pandangan tersebut? Ini dalam sikitlah ngaji ni. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, sesiapa yang mendakwa bahawa kitab ini bukanlah Al-Quran dan bahawa kitab ini adalah perkataan makhluk dan bahawa Al-Quran adalah makna yang ada pada diri Allah dan tidak turun, tidak dibaca, tidak didengar, tidak dibaca, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak terbahagi, tidak ada sebahagian, dan bukanlah surah-surah, bukan juga ayat-ayat, bukan huruf-huruf, bukan kalimah-kalimah, maka ia adalah zindiq. Zindiq ni apa? Orang tak ada agama, yang telah membantah Rabbul Alamin. Makna dia sendiri tak ada agama dan membantah Tuhan pemilik alam semesta, dan membantah Rasulnya yang jujur dan terpercaya, menyelisihi seluruh kaum muslimin dan menyimpang dari jalan yang lurus. Hak kata Quran ni bahasa jiwa tu sebab ni. Sebab dia kata apa? Quran ni kalau dia milik Allah azali, dia tak boleh turun. Kalau turun tu sifat makhluk. Tidak boleh dibaca, tidak boleh didengar, tidak boleh, tak ada suara, tak ada lafaz. Habis itu gapo? Dia kata ni bahasa jiwa yang ada di sisi Allah, cuma turun pada Nabi Muhammad dalam bentuk makna dia, Nabi terjemahkan. Ini adalah perkataan siapa yang meyakini macam ni, kata Ibnu Qudamah, dia
tidak ada agama, bahkan dia menyanggahi Allah, menyanggahi Rasul dan menyanggahi ijma' kaum muslimin. Bayang. Kemudian beliau juga berkata, sungguh hairan bahawa orang-orang yang menyelisihi perkara ini berani menentang Allah Tuhan semesta alam dan utusannya yang jujur lagi terpercaya, para jin dan manusia seluruhnya, tanpa adanya hujjah, syubhah, istinbat ayat dan hadis serta perkataan sahabat atau para imam yang diredai. Padahal dia mendakwa bahawa dirinya seorang Muslim. Maknanya, kalau siapa yang kata bahasa Allah ni bahasa jiwa, Quran tak kata, hadis tak kata, apa lagi? Sahabat tak kata, imam-imam pun tak kata. Siapa yang kata? Ni semua ni ahli falsafah mari daripada pemikiran dia. Sebab tu kalau kita tanya macam klaim Allah ni tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak tepi, tidak kanan, tidak depan, tidak belakang, tak ada. Tidak di mana-mana. Siapa yang klaim benda tu? Kaedah tu dia fikir. Sedangkan dalam Quran, dalam sunnah, jelas. Bukan maknanya, siapa ada kan fatwa baru ni kata, oh, manusia ni tak tahu Allah tu di mana. Dia orang kata begitu. Allah bagi tahu Allah di mana. Pasal apa? Ini adalah buah pemikiran mereka. Dalam bab ni, perkataan mereka bahawa kalam Allah tu bahasa jiwa, sebenarnya tak ada hujah. Quran tak kata lagu tu, hadis tak kata lagu tu, sahabat tak kata lagu tu, para ulama yang diredai pun tak kata lagu tu. Padahal dia mengklaim bahawa dirinya adalah seorang Muslim yang meyakini bahawa firman Allah adalah hujah. Dan demikian pula sunnah Rasulnya dan ijma' umatnya. Lantas ia meninggalkan semua itu, seolah-olah dia tidak mendengar apa pun darinya, tidak memahaminya dan belum pernah melewatinya. Dan orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Quran lebih dekat dengan uzur penyangkalan mereka terhadap Al-Quran daripada mereka yang mengklaim bahawa mereka beriman, kemudian meninggalkannya tanpa alasan yang benar. Kepada Allah kita memohon keselamatan. Di penghujung ayat tu, kalau orang kafir kata lagu tu menasabah sebab orang kafir tak beriman dengan Quran. Ni tiba-tiba dia yang mengata dia beriman dengan Quran, dia mendakwa Quran itu bahasa jiwanya Allah. Ajaib. Lalu kita katakan perkataan ini batil. Perkataan yang kata Allah berkata-kata dengan tidak suara, tidak huruf, tidak dengan lafaz, dan dia hanyalah bahasa jiwa seperti mana yang diyakini oleh orang-orang falsafah dan ahlul kalam, maka perkataan ini perkataan yang batil, salah. Tapi hak salah ni hak dia mau pakai. Okey, hak dia mau. Pendapat yang mengatakan Quran merupakan ungkapan dari bahasa jiwanya Allah, iaitu kalamun nafs, merupakan pendapat yang batil dan terpatahkan dari beberapa sisi. Boleh jawab. Pertama, orang kafir kata Quran ini adalah syair. Maka Allah menjawab, kami wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidak layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Sesuatu yang bukan merupakan huruf tidak boleh menjadi syair menurut sesiapa pun. Kalaulah Allah turunkan tu bahasa jiwa, kenapa pula dituduh Quran itu sebagai syair? Nabi takkan pandai syair. Baca pun tak boleh, tiba-tiba nak kata Nabi syair. Jadi macam mana? Kalau dia kata Quran ni bahasa jiwa, kemudian Nabi guna bahasa Nabi untuk huraikan Quran, macam mana orang kafir boleh kata ni syair? Takkanlah bahasa Nabi boleh sampai tahap syair.
Maknanya yang mereka tuduh itu adalah perkataan indah yang tidak boleh dibuat oleh manusia ni ya, sebagai syair. Menunjukkan inilah bahasa yang Allah Ta'ala turunkan. Kalam yang Allah Ta'ala turunkan. Nampak? Hujah yang pertama. Maka Quran bukan bahasa jiwa yang Nabi sebut dah. Memang lagu tu Quran turun. Kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itulah kalam Allah tu. Kalau kita baca ni suara kita, tapi kalam Allah tu memang kalam Allah. Yang kedua, orang-orang kafir meminta Al-Quran diganti. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Quran yang lain dari ini atau gantikanlah dia. Maka kalau berdasarkan pendapat mereka, yang diminta untuk diganti adalah yang dalam jiwa Allah. Padahal mereka tak tahu apa yang ada dalam jiwa Allah. Selanjutnya bagaimana mereka boleh tahu apa yang ada dalam jiwa Allah adalah Al-Quran? Dengan cara apa bacaan ganti tersebut akan sampai kepada mereka? Cerita panjang. Maknanya Quran bagi tahu hujah. Orang kafir bila turun Quran dia suruh tukar ayat lain. Jadi maknanya kalaulah ayat tu bahasa jiwa, Nabi je sebut, sepatutnya Nabi boleh tukarlah guna bahasa Nabi. Hak ni tak kena bahasa ni. Nabi tukar bahasa dia pula. Pasal bahasa tu hak Nabi. Tapi Nabi tak boleh tukar sebab itu memang dari Allah. Jadi orang kafir minta tu, Allah pun jawab, menunjukkan ini memang bahasa Allah. Oh pelik. Tapi inilah kalau orang macam mana dia boleh fikir lagu tu kita. Ni pengaruh daripada falsafah tu. Ada 10 dalil jawapan ni. Saya nak sebut satu-satu ni panjang. Sedangkan kita pada 2 tu pun kita boleh jawab dah. Dah. 10 tu baca dirilah. Boleh kau? Nak ambil satu lagi. Yang ketiga. Bagi yang meyakini bahawa Al-Quran adalah hikayat atau parafrasa dari bahasa jiwa Allah, maka mereka terkena tantangan, yakni cabaran Allah kepada kalangan yang tidak mengimani Al-Quran. Bahawa jika kalian mendakwa perkataan tersebut merupakan perkataan makhluk, maka datangkanlah satu sahaja surah seperti yang ada dalam Quran. Kalaulah bahasa Al-Quran ni bahasa Nabi, yang mana Quran turun kepada Nabi dalam bahasa jiwa, kemudian Nabi sebut dengan bahasa Nabi, seperti mana dakwaan mereka, nescaya cabaran Allah kepada sekalian makhluknya untuk mendatangkan satu saja surah tidak berlaku. Pasal apa? Sebab Nabi pasti boleh buat keluar ayat, orang lain boleh buat keluar ayat. Kerana benda ni mustahil satu pun manusia boleh buat. Ini menunjukkan bahawa Quran bukan ayat dari manusia. Sebaliknya dia datang dari Allah yang Maha Agung. 3 jawapan tu kita patah padan dah nak membatalkan hujah orang yang kata Quran ni kalam nafsi. Kalam dari sudut bahasa jiwa, bukan bahasa pertuturan atau bukan bahasa suara, huruf dan juga lafaz. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Adapun yang kita kata, biarpun ahli sunnah beriktikad Allah berkata-kata dengan perkataan yang difahami, yang boleh didengari, tetap saja kita kata dengan perkataan yang hanya layak bagi Allah dan tidak sama dengan mana-mana makhluk. Titik. Dan Allah sama sekali tidak sama dengan sesuatu pun dari makhluknya. Baik. Kita pergi kepada pengaruh daripada orang panggil
perkataan inilah adanya pengaruh terhadap pemikiran pluralisme agama. Bahawa mereka menganggap Quran ni bahasa jiwa dan ayat-ayat itu adalah penafsiran terhadap bahasa itu. Bukan penafsiran pada bahasa Arab, ada penafsiran kepada bahasa jiwa. Menurut mereka dia panggil hermeneutika. Kita dah sebut dah sebelum daripada ni. Gapa dia agak nak sebut pun tak reti kita ni. Baik. Kita baca daripada muka surat 122. Okey. 122. Jadi ni kesimpulan dia lah. Hermeneutika dalam istilah moden adalah pemahaman, tanda situ ni, tanda. Pemahaman terhadap suatu teks dengan memunculkan banyak pertanyaan seputar teks, ditinjau dari sisi tabiat dan apa sahaja yang ada di sekelilingnya, serta ditinjau dari sisi hubungannya dengan pembuat dan pembaca teks tersebut demi menjangkau makna-makna yang tersembunyi di sebaliknya. Teks asal tu, dia boleh pergi jauh lagi untuk mencapai kesesuaian dengan pembaca dan juga pengarang dia. Akhir sekali kita akan faham ni bila kita sebut contoh. Nanti kita baca dulu. Seperti disebutkan sebelumnya, hermeneutika pertama kali muncul di barat dalam bidang teks-teks agama dari Alkitab, Bible. Kemunculan ini tidak terlepas dari beberapa sebab dan masalah yang membuat mereka perlu kepada metodologi hermeneutika ni. Masalah tersebut, kenapa dia kata ni ada Bible tapi ditulis balik, diterjemah. Orang pun tulis balik. Yang mereka ada adalah seolah-olah satu ingatan terhadap teks Bible asal, kemudian ditulis balik dengan bahasa dia. Ini yang berlaku. Sebab apa? Sebab Bible yang asal dah hilang. Yang ada makna kepada Bible yang mereka ada. Akhir sekali mereka tulis. Ini asal munculnya kaedah ni. Faham tak? Asal mula-mula Bible tak ada. Yang ada pada pemikiran mereka ialah idea yang dibawa oleh pengikut-pengikut Nabi Isa. Akhir sekali mereka perlu kepada metodologi ini. Pemahaman itu mereka terjemahkan dalam kitab Bible mereka yang mereka tulis. Lalu mereka tak ada teks asal. Cuma mereka ada makna kepada teks asal dan ditulis dengan bahasa mereka. Boleh faham? Ini yang berlaku kepada Bible. Okey. Dia kata masalah tersebut yang keseluruhan muncul akibat adanya keraguan terhadap kesucian teks Alkitab. Alkitab itu Bible lah. Seperti mana berikut. Munculnya teori kritik sejarah pada abad ke-17 Masihi menyebabkan munculnya keraguan terhadap sumber Alkitab, yakni Bible, di kalangan ahli kitab sendiri. Kritikan tersebut dimulai melalui seruan untuk memaparkan kitab suci atas meja penelitian dan kajian sejarah demi membuktikan sejauh mana keabsahan kitab-kitab tersebut. Alasan munculnya seruan ini dikarenakan adanya perbezaan dan kontradiksi dalam kitab-kitab suci tersebut
serta adanya kepalsuan dalam kitab-kitab tersebut yang disandarkan kepada Allah dan para nabi. Jadi wujudlah teori ni bahawa ni ada idea dan ditulis dengan bahasa penulis, dipanggil metodologi hermeneutika. Mereka guna ni untuk menjelaskan macam mana Bible ditulis. Adanya makna, kemudian ditulis dengan bahasa. Penulis ni guna bahasa dia, penulis ni guna bahasa dia, Matthew guna bahasa dia, Luke guna bahasa dia, siapa lagi? Nama apa lagi? Luke, Matthew, apa tu? Saya ingat ada nama penulis-penulis Bible ni. Biarlah. Baik, yang kedua, munculnya teori ini sebab teks-teks Alkitab tidak sampai kepada mereka secara mutawatir. Tak ada satu kitab asli yang boleh kata ni adalah Bible. Lalu mereka terpaksa tulis balik kerana kitab asal mereka dah tak ada. Yang ketiga, tidak ada kaedah yang baku yang disepakati dalam penafsiran teks-teks kitab suci mereka yang bertentangan antara satu sama lain. Lalu kita highlight, ketiga-tiga masalah ini sebenarnya tak berlaku pada Quran. Ketiga-tiga ni tak berlaku. Quran ni diyakini teks tu betul sebagaimana turun kepada Nabi hari tu lagu tu lah kita dah baca hari ni. So kenapa dia nak kata Quran ni Allah berkata-kata dengan bahasa jiwa? Tak, ni bahasa Allah. Kalam Allah, Allah berkata begitu. Tak sama, jangan disamakan Bible dengan Quran. Tapi golongan pluralisme agama ni dia guna metodologi pengaruh pluralisme. Peperangan Badar. Wah. Nanti ni iklan buku. Baik. Ila nak sebut berapa pula sana? Aduh. Berapa sana sebut? Aduh. Kena ingat balik lah. Kita sebut tadi, ketiga-tiga benda tadi tak ada dalam Al-Quran. Quran mutawatir. Tetapi pengaruh liberalisme guna apa yang liberalisme buat terhadap Kristian, pemikiran liberalisme yang mempengaruhi umat Islam guna metodologi ini terhadap Quran. Akhirnya berlaku apa? Penafsiran semula, seolah-olah penafsiran semula Al-Quran ataupun penulisan pemahaman semula Al-Quran mengikut kefahaman mereka kerana mereka anggap teks Al-Quran itu bukanlah sesuatu yang kita kena pegang 100% sebab dia bukan bahasa asal. Tinjau semula. Itu pengaruh dia. Konsekuensi. Boleh faham? Boleh faham tak sequence yang kita sebut? Asal usul kefahaman bahasa Quran ni bahasa jiwa. Kemudian disebut oleh Nabi. Itu kefahaman mereka. Kita tak kata gitu. Kefahaman. Disebut oleh Nabi dengan bahasa Arab. Mari orang liberal, asal usul liberal, dia menentang gereja, kemudian dia menentang ataupun dia mengguna pakai kaedah Alkitab. Kerana Alkitab yang berbeza-beza, maka dia kata dia boleh menilai semula Bible dan ditulis semula dengan kefahaman dia yang menunjukkan bahawa ini adalah penafsiran moden untuk Bible. Pengaruh ni sampai kepada liberal dalam Islam. Liberal dalam Islam terpengaruh dengan idea nombor satu bahawa Quran ni bahasa jiwa diterjemahkan oleh Nabi, maka mereka juga zaman ni boleh guna penterjemahan ikut mereka sendiri.
Kerana kita tak terikat dengan tekstual yang asal. Nampak? Macam mana sequel tu berlaku? Akhir sekali, pengaruh liberalisme berlaku dalam, pluralisme juga berlaku dalam agama Islam. Mereka membuat penafsiran semula terhadap Al-Quran. Baik. Para penyeru, muka surat 1, 2, 4. Kita katakan 1, 2, 3 tu Quran tak sama dengan Alkitab Bible, tak sama. Tak boleh nak guna. Tapi para penyeru 1, 2, 4. Para penyeru pluralisme agama menutup mata dari perbezaan dasar antara teks Quran dengan teks Bible. Bahkan berkeras untuk mengadopsi konsep tadi, konsep penafsiran terhadap bahasa jiwa. Dia panggil hermeneutika tadi. Dia kata konsep tu boleh diguna sebagai cara menafsirkan Al-Quran. So kita tak terikat dengan teks Quran, tapi kita boleh tafsir Quran mengikut kesesuaian zaman kita. Okey, kita boleh tafsir Quran kata dia mengikut kesesuaian zaman kita. Sehingga akhirnya berlakulah panggil apa? Penafsiran-penafsiran baru yang mana melibatkan tafsir falsafah, tafsir batiniyah, tafsir syiah, yang mereka ambil habis gaul menjadi penafsiran baru terhadap Quran. Ini pertama. Mereka menyebutkan dua hal yang dianggap sebagai alasan mereka dalam menerapkan teori tersebut. Dia kata boleh. Orang Islam dah buat dah lama ni. Tak percaya tengok, kita ada tafsir ahli falsafah. Ahli falsafah pun tak terikat dengan teksul Al-Quran. Kita ada tafsir batiniyah. Quran kata lain, dia kata tu makna tersurat. Ada pula makna tersirat. Geng batiniyah kata. Dia kata tu geng syiah. Pun lain juga tafsir dia. Yang ni hak ni tafsir ikut ahli sunnah. Dia ada penafsiran ikut syiah. Jadi orang liberal bila tengok dalam Islam pun ada kita. Dia kata ini adalah bukti bahawa kami betul. Quran boleh ditafsir mengikut apa yang kita faham. Tak perlu terikat dengan bahasa teks Quran. Liberal punya pemikiran. Kita susul balik macam mana dia boleh jadi lagu tu. Nombor 2, muka surat 125. Para penyeru pluralisme agama berusaha merampas kesucian teks-teks Quran dengan memperlakukannya seperti Alkitab. Teks Alkitab dengan dalam penafsirannya perlu kepada hermeneutika kerana teksnya yang tidak suci dari Tuhan. Namun tidak demikiannya hal dengan teks Al-Quran. Upaya mereka tersebut dibangun atas dua asas yang sangat fatal kesalahannya. Yang pertama, kerana mereka yakin Quran bukan dari Allah dari sudut lafaznya. Kerana Allah di sisi mereka tidak memiliki bahasa. Jadi bahasa Quran bukan dari Allah. Allah berkata dengan tidak huruf. Jadi huruf di Quran bukan milik Allah. Suara juga Allah. Maka mereka anggap Quran bukan suci, murni daripada Allah. Sebaliknya, Allah berbahasa dengan bahasa jiwa. Bahasa Quran itu datang daripada manusia. Kemudian dalam sudut yang lain, mereka menganalogikan Allah dengan makhluk seperti pengarang buku dari kalangan manusia. Berarti ni pemikiran, aliran pemikiran penulis, kemudian orang lain boleh tulis balik berdasarkan pemikiran tersebut. Seolah-olah begitu. Dia menganalogikan. Dan ini adalah perkataan yang batil. Sesungguhnya Allah, Quran bukan pemikiran, bukan bahasa jiwa,
Bukan kita tulis berdasarkan pemikiran, tak. Bahkan dia tekstualnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa contoh pandangan mereka yang batil sehubungan dengan hal ini. Beberapa pandangan mereka yang batil berkaitan dengan hal ini. Ada satu, dua, macam-macam contoh lah ni. Baik, kita ambil contoh yang lebih nyata. Okay. Berdasarkan, kita terus kepada muka surat 132. Dengan dasar pemikiran semacam itu, para penyeru pluralisme agama kemudian asal-usul daripada situ menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuka hati mereka. Oleh kerana dia dah tak terikat dengan teks asal, maka dia boleh menafsirkan ikut suka hati dia. Seperti mana liberal buat kepada Bible, maka geng-geng liberal dan pluralisme agama ni buat kepada teks Quran, akhirnya mereka menafsirkan Quran dengan sesuka hati. Mari kita lihat beberapa contoh hasil penerapan metodologi itu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Pertama, geng-geng pluralisme ni kata boleh menikah sesama jenis. Oh, dia kata tu boleh. Dia orang Islam, baca Quran. Tapi bila tanya bab hukum nikah sesama jenis, dia kata boleh. Boleh itu lagu mana? Kita baca ni. Musdah Mulia yang merupakan profesor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, seorang profesor di Indonesia, dia berkata, menurut hemat saya, yang dilarang dalam teks-teks suci tersebut lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan orientasi seksualnya. Mengapa? Sebab menjadi heteroseksual, homoseksual, gay dan lesbi, dan biseksual adalah kodrati, sesuatu yang given, atau dalam bahasa fikih disebut sunnatullah. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia. Jika hubungan sejenis atau homo, baik gay atau lesbi, sungguh-sungguh menjamin kepada pencapaian tujuan dasar tadi, maka hubungan tersebut dapat diterima. Faham tak? Tuhan marah ni kita buat perilaku seksual yang Tuhan marah, buat tak betul, buat ganah, buat rogo, buat gata. Tapi kalau orientasi tak termasuk, dia tu, cara kita buat dengan siapa dengan itu tak ada masalah. Selama dia buat dalam harmoni ke apa, itu bebas. Ni mengarut ni. Di sini dia tidak menganggap makna tekstual dari teks-teks Al-Quran yang secara jelas mengisahkan kaum Nabi Lut dibinasakan kerana perilaku homoseksual mereka. Jadi dia kata Allah Ta'ala bukan sebab homo dia ni kena azab. Tak, sebab cara dia buat tu tak betul. Perilaku, cara dia buat tu tak betul. Bukan homo tu tak betul. Cara dia buat tu tak betul. Ini penafsiran mereka, liberalisme ni. Di mana Allah Subhanahu wa taala kata walutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Allah juga berfirman, atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu kepadamu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Allah juga berfirman, walutan idh qala liqaumihi ta'tuna al-fahishata wa antum tubsirun a innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu sedang kamu memperlihatkannya? Mengapa kamu mendatangi lelaki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Dia tinggalkan, hok kata boleh tadi. Dia tinggalkan semua makna yang sangat jelas dari ayat-ayat Quran, lalu mencari makna tersirat sesuai selera untuk dijadikan pijakan, iaitu larangan tersebut ditujukan kepada perilaku seksualnya, yang tentu sahaja alasan tersebut tidak pernah dijumpai dalam teks-teks Quran atau hadis. Dia kata Allah bukan marah sebab homo tu, sebab cara dia buat tu tak betul. Ajaib. Padahal tak ada penuh kata lagu tu. Tapi mereka menafsirkan Quran dengan kefahaman mereka seperti mana liberal dan pluralisme buat terhadap teks Bible. Lepas tu kalau kita tengok, kalau mereka hari ni, kalau orang Kristian, memang dia tak guna pun Bible suruh tutup aurat, dia pakai buka aurat. Bible tak bagi makan babi, dia makan babi. Bible tak bagi minum arak, dia minum arak. Pasal apa? Dia kata itu semua teks yang kita boleh tafsir mengikut masa kita, kesesuaian kita dan sebagainya. Inilah yang berlaku kepada mereka di barat. Tapi alangkah sedihnya bila ada orang Islam terpengaruh dengan kefahaman mereka, guna pendekatan yang sama dan mereka apply kepada Al-Quran. Ajaib. Okey. Keduanya, yakni Al-Quran dan hadis, juga tidak pernah mengisyaratkan bahawa Allah tu murka kepada perilaku mereka. Tak, memang Allah murka kepada maksiat itu. Yang ada justru menegaskan makna eksplisit tersebut. Lantas bagaimana boleh dia mengklaim bahawa Nabi Lut mempraktikkan homoseksual dengan cara yang salah? Apakah ia menerima wahyu? So kalau Allah Ta'ala hukum sebab cara homo yang tak betul, hak betulnya lagu mana? Dia ada ke hak betul tu lagu mana? Kalau lagu mana dia nak sebenarnya? Akhirnya dia hanya nak melegalkan, nak menjustifikasi hawa nafsu, nak membolehkan apa yang tu. Lalu dia kata tu sebenarnya Allah Ta'ala larang cara tak betul. Kalau betul tak ada masalah. Hak betulnya lagu mana? Tapi ini penafsiran yang menyimpang daripada Al-Quran. Okay? Contoh yang kedua. Keputusan aneh terkait aturan dalam pernikahan. Di antara hal yang dihasilkan oleh musdah mulia adalah keputusan-keputusan aneh terkait aturan dalam pernikahan, iaitu antara lain, dasar perkahwinan adalah tidak adanya poligami. Nikah secara poligami hukumnya tidak sah, kata dia. Dia orang Islam ni. Tapi pemikiran dia kata poligami tak sah. Minimal menikah lelaki dan perempuan adalah 19 tahun, kata dia. Memang ikut acuan sana. Seorang wanita, kata dia, boleh menikah dengan lelaki non-Muslim. Dan jika seorang wanita berumur 21 tahun, maka sah baginya untuk menikah tanpa wali.
pelik-pelik dia punya hukum. Ijab kabul yang kelima, boleh dari lelaki atau perempuan. Orang lelaki boleh hijab kabul, orang perempuan pun boleh hijab kabul. Aku terima nikahnya fulan bin fulan. Orang perempuan boleh hijab kabul. Bukan sekadar orang lelaki je. Ini dahsyat ni. Artinya dibolehkan bagi lelaki untuk menawarkan dirinya kepada perempuan. Kemudian perempuan menerima tawaran tersebut dengan, saya terima nikah anda. Aku nikahkan dikau fulanah binti fulan dengan anak lelakiku fulan bin fulan, mas kahwin sekian-sekian. Perempuan terjawab, saya terima nikahnya. Boleh di sisi dia. Aduh, apalah jadi haru biru lagu tu. Tapi ni, kalau kita rasa orang panggil kita sekali dengar kata ya ke. Tapi ni orang yang kata ni PhD. Tapi di bahagian orang yang pengaruh liberal yang pluralisme kuat. Dia kata masa kemudian iddah pelik. Iddah ni tidak hanya khusus untuk wanita. Lelaki juga kena beriddah. Bila isteri mati, lelaki tak boleh kahwin, ada iddah juga. Suami kena tunggu, isteri kena tunggu. Tak boleh. Ni dak, isteri mati, suami kahwin terus boleh. Suami mati, isteri kena tunggu. Tak adil. Pada dia kena adil. Suami mati, isteri kena tunggu. Isteri mati, suami pun kena iddah dia. Oh, nanya. Iddah pria 130 hari. Yang ketujuh, hak untuk bercerai. Tidak hanya untuk lelaki, wanita pun ada hak untuk bercerai. Menceraikan suami di hadapan pengadilan. Isteri boleh kata, hakim, saya ceraikan suami saya. Yang ke-8, kesetaraan antara anak lelaki dan perempuan dalam warisan. Macam mana dia boleh kata lagu tu? Kita tengok dia punya penafsiran terhadap Quran. Kita tengok penafsiran dia terhadap Quran. Dia kata apa? Jika kita memahami konteks waktu turunnya ayat Quran itu, larangan itu sangat wajar mengingatkan kaum kafir Quraisy sangat memusuhi Nabi dan pengikutnya. Jadi Quran turun, orang kafir dengan orang Islam ni perang. Jadi sebab tu Allah Ta'ala tak bagi orang Islam nikah dengan orang kafir. Sebab masa tu Islam dengan kafir perang. Zaman kita ni perang tak ada dah. Nampak? Ni logik punya pemikiran. Lalu dia guna penafsiran itu, konteks Quran tak boleh kahwin zaman dulu. Zaman sekarang ni, ayat-ayat Quran, Allah Ta'ala suruh kita ni berkasih sayang antara lelaki perempuan, boleh kahwin. Sebab kita dah tak ada dah perang antara Islam dengan kafir. Jadi dia pun bolehlah kahwin rentas agama begini. Ni apa tu kata liberalisme tu. Dia ada hujah dia, talbis iblis dia tu. Dia kata dulu waktu ayat Quran ni turun, orang kafir dengan Islam perang. Quraisy dengan Nabi ni perang, pengikut Nabi tak boleh. Jadi dia kata apa? Waktu itu konteksnya adalah peperangan antara kaum mukmin dan kaum kafir. Larangan melanggengkan hubungan dimaksudkan agar dapat diidentifikasi secara jelas mana musuh mana kawan. Kalau kita menikah campur, kita tak tahu mana musuh mana kawan. Kerana itu ayat ini harus difahami secara kontekstual. Pernah dengar kalau orang bahasa dengan Bible, ditanya konteks macam mana? Konteks macam mana? Guna faham dengan konteks ayat tu. Padahal dia nak lari daripada teks itu, dia nak pergi kepada konteks ikut bahasa dia. Ikut kefahaman dia. Dan ini berlaku kepada geng-geng pluralisme agama dalam Islam. Kerana itu ayat ini harus difahami secara kontekstual, maka larangan tersebut dimaksud tercabut dengan sendirinya. Jadi bila dah tak perang, boleh kahwin balik antara Muslim dengan kafir.
Demikianlah dia menafsirkan ayat-ayat Quran secara kontekstual dengan metodologi hermeneutika. Lalu dia merumuskan alasan hukum sesuai dengan selera yang sama sekali tidak pernah diisyaratkan oleh Al-Quran dan Sunnah bahawa illah pelarangan hubungan pernikahan antara seorang muslimah dengan seorang non-muslim adalah agar dapat diidentifikasi secara jelas mana musuh dan juga mana kawan. Bab hukum rejam, kisah, potong tangan, semua dia takwil ikut konteks. Dia kata masalah ni dah tak pakai dah. Oh ni memanglah. Tu kata Ibnu Qudamah tadi, zindiq. Tak ada agama. Orang ni dah tak ada agama. Bukan kafir dah. Memang dia tak ada agama. Dia menentang Allah, menentang Rasul, menentang sahabat. Siapa yang terlibat dengan pemikiran ni menafsirkan agama sesuai dengan hawa nafsu, mereka telah terkeluar daripada Islam. Kalau pun tidak dihukum oleh manusia zaman ni, kita tak boleh nak ukur sebab kita bukan qadhi. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menentang Allah dan Rasul, dia bukan lagi sebahagian daripada orang Islam. Main-main pun tak boleh, apatah lagi buat betul-betul. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Allah Ta'ala kata kepada orang munafik yang memperolokkan ayat-ayat Allah dan Rasul Allah, Allah Ta'ala kata jangan kamu buat alasan qad kafartum ba'da imanikum, kerana kamu telah jatuh kufur setelah daripada iman. Ini bahaya. Sebab tu kita sangat bimbang pemikiran-pemikiran ini menyebar dalam masyarakat. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kefahaman kita terhadap teks Al-Quran mesti merujuk kepada bagaimana sahabat dulu faham. Dengan bahasa Arabnya, dengan caranya, sebagaimana Nabi ajar kepada mereka. Pasal apa? Di sisi kita, dia bukan bahasa Nabi yang translate Quran kepada sahabat dia. Dia memang teks tu sendiri datang dari Allah yang Maha Agung, dan kita terikat dengannya sampai bila-bila. Dan kita memahami seperti mana sahabat faham, bukan dengan konteks kita yang kita boleh ubah sesuka hati seperti mana apa yang berlaku kepada golongan pluralisme dan juga liberalisme. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah beberapa contoh yang kita boleh sebut bagaimana mereka buat terhadap Al-Quran dan bagaimana mereka akhirnya bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Okey. Muka surat 136 perenggang bawah sekali, tidak diragukan lagi. Semua ini sangat bertentangan dengan Al-Quran yang telah jelas, yang telah menjelaskan bahawa kebenaran dan keadilan adalah apa yang Allah jelaskan sebagai kebenaran dan keadilan, meskipun jika itu bertentangan dengan hawa nafsu seluruh manusia. Tidaklah keberadaan Islam sebagai agama melainkan bertujuan untuk mengeluarkan para manusia dari kebiasaan menyimpang yang mereka warisi dari ayah, nenek, dari ayah, datuk dan hawa nafsu mereka. Allah berfirman, wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Allah Ta'ala jelaskan kita agama ni bukan nak ikut siapa-siapa dah. Sebaliknya kita nak ikut Allah yang telah mewahyukan agama ni kepada kita melalui Rasulnya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun penafsiran-penafsiran yang menyimpang daripada kefahaman yang benar, kefahaman Nabi dan para sahabat, itu adalah kefahaman yang boleh mengeluarkan seseorang itu daripada
landasan Islam yang sebenar. Untuk itu kita akan sambung lagi lah pada pertemuan kita yang akan datang tentang apa yang dimaksudkan dengan kita mesti berpegang kembali kepada Quran dan juga As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Justru banyaklah baca Quran dan beriman dengan kefahaman para salaf berkaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita. Dan bacalah juga doa seperti mana yang Safai pun dah ajar tadi, tentang Allah Ta'ala jaga iman kita, hidayah kita agar ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ini adalah fitnah akhir zaman. Okay? Ya. Berkenaan dengan kontekstual, jadi sekarang ni banyak sangat kelas-kelas tadabbur ni. Tadabbur ni yang dia ulang ayat Quran tu di sebalik makna. Adakah itu dia kira sebagai, dia bukan tafsir lah, dia macam kontekstual lah. Macam mana kita nak pilih? So patut kita elak ke kelas-kelas random tadabbur ni, bukan kata tawi je lah, yang banyak sangat kelas tadabbur, kelas bukan tafsir lah, tadabbur jadi dia macam branding. Ya, betul. Orang kadang-kadang dia guna tadabbur tapi dia guna dalam tak ada panduan asas. Dia pergi dan sehingga akhirnya terlibat dengan perkara-perkara ni. Orang yang nak mentadabbur Al-Quran, dia ada syarat-syarat dia. Dia mesti ahli bahasa, dia faham tafsiran asal. Setelah dia faham makna sebenar, dia faham tafsiran sebenar, dia faham konteks sebenar, barulah dia boleh bawa kepada makna-makna aplikasi kehidupan harian dalam maksud yang sebenar. Itu maksud tadabbur. Tapi hari ini oleh kerana macam tadi ketua kata dah jadi satu trending, sehingga akhirnya ayat terhadap orang kafir dijatuhkan pada orang Islam. Ayat-ayat Quran panggil tentang jihad terhadap orang kafir, harbi dijatuhkan kepada orang kafir zimmi dan sebagainya. Macam-macam lah. Atas nama tadabbur mereka meninggalkan disiplin ilmu Al-Quran. Jadi sebab tu, ialah kalau kita nak pilih cari yang betul-betul, biarlah kita kata tak banyak, tapi di akhir zaman yang pilih yang benar-benar panggil kita tengok kefahaman dia, kelayakan dia, dan kita bandingkan pula dengan bacaan-bacaan kita terhadap panggil tafsir-tafsir yang benar. Kalau dia ni menyimpang daripada landasan, maka kita elaklah. Kita bimbang termasuk dalam menafsirkan Al-Quran dengan konteks yang tidak dijelaskan oleh para salafus salih. Kita takut itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat takut dalam bab ni. Bila orang tanya dia satu makna daripada Al-Quran yang dia tak tahu, satu perkataan, padahal dia Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dia kata ayu sama itu dhilluni wa ayul ardi taqilluni aqulu ma la a'lamu fi kitabillah. Gitulah bukan makna dia. Langit mana yang nak melindungi aku, bumi mana yang nak menanggung aku apabila aku berkata dalam ayat Allah apa yang aku tak tahu. Sangat-sangat dia takut. Jadi semoga Allah Ta'ala jaga kita semualah. Kita katakan dalam bab tu memang kena hati-hati. Hati-hati dalam orang-orang yang menggunakan hujah Al-Quran, majlis Al-Quran, tapi dia hurai mengikut kefahaman dia. Time dia orang panggil menghalalkan apa yang dia kata boleh, dia guna hujah-hujah Quran. Macam-macam lah ni. Kita tengok. Ada hujah belakang, macam hujah mengikut konteks dia sehingga menghalalkan apa yang Allah haramkan boleh berlaku dengan teks Al-Quran. Okay. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Nanti kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Ala kullin, kembalilah kepada kefahaman salafus salih. Itulah manhaj kita. Yang kita duk jaga selama ni adalah manhaj tu
agar kita tak menyimpang jauh. Hari ni kita tengok penafsiran agama ni, walaupun tidak dijenamakan sebagai metodologi pluralisme, tapi nampak gayanya macam agama tu mudah ditafsirkan mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu. Ikut dia je. Agama ni macam ikut dia. Apa saya terpaksa kuliah baru ni tentang bagaimana agama ni sebenarnya bukan kita nak cari apa tu? Baru ni ada satu artikel sebut kecanduan agama dalam Promedia apa waktu baik tu. Di mana orang ni nak beramal, suka ganjaran tu, fadilat ni, cari pahala. Dia lupa. Agama ni bukan beramal nak kaya, beramal nak sihat, beramal nak bahagia. Di akhir zaman ni orang mencari habuan dunia dengan agama. Mu buat lagu ni bahagia, mu buat lagu ni murah rezeki, mu buat lagu ni begini, mu buat lagu ni begini. Akhir sekali amalan-amalan agama digunakan untuk kepentingan duniawi mereka. Dia lupa maksud sebenar agama adalah ketaatan kepada Allah. Kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggal apa yang Allah larang. Hak Allah Ta'ala tak suruh dengan fadilat-fadilat palsu, kita tinggalkan. Pasal apa? Tidak ada nilai perhambaan pada amalan-amalan yang Allah Ta'ala tak perintahkan. Tapi orang kita ni terlalu suka amalan begini, macam tak disebut apa, la ilaha illallah, keluar cerita. Betul lah la ilaha illallah tu, tapi keluar dengan burung, amalan begini, fadilat rekaan yang banyak. Orang ni pula buat amal, baca pula ni 1000 kali fadilat dia begini. Kita lupa maksud sebenar agama ni bukan nak habuan untuk kita dah. Nombor satu, kalau kita tahu fadilat yang sahih, alhamdulillah. Kalau kita tak tahu pun, mendahului fadilat itu adalah nilai ketaatan kepada Allah yang kita kata sami'na wa ata'na. Itu agama. Agama ni ialah aku beriman kepada Allah, aku buat apa yang Allah Ta'ala suruh, aku tinggal yang apa Allah Ta'ala larang. Bukan nak cari, kalau buat gini, rezeki bertambah. Kalau buat ni, panggil dapat jodoh. Rezeki ni, dapat rezeki. Buat begini, anak jadi pandai. Baca ni, anak jadi comel. Muka anak jadi handsome macam Nabi Yusuf. Ni jadi... Itu semua candu-candu agama. Orang duk bagi-bagi. Kita kena kata apa? Kita buat ni untuk mendapat redha Allah. Hendak pada meraih syurga Allah sebagaimana Allah janjikan. Tapi asas agama ialah kita buat seperti mana yang Allah suruh. Itulah tafsir Quran pun. Kita nak faham sebagaimana yang Allah Ta'ala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pula ajar kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan dengan pemikiran kita hari ni duk mikir, aku rasa Quran ni makna gini, tak boleh lah tu. Di sinilah manhaj kita. Kalau kita selama ni duk belajar, manhaj inilah yang kita nak jaga. Bahawa kita berpegang kepada manhaj salafus salih seperti mana generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Daripada mana datangnya fadlul amal yang dikatakan bahawa kita melakukan sesuatu adalah tujuan untuk fadlul amal sehingga kami menggunakan hadis-hadis? Oh, dia macam dia ada supply and demand. Kalau kita mari mana asal fadail amal ni, dia macam bisnes juga. Ada orang supply, ada demand dia. Di bila masyarakat suka, maka penceramah bawa benda masyarakat suka. Betul tak? Pada asasnya kerana asas tauhid yang tidak mantap. Dia lupa bahawa agama ni bukan untuk kita buat apa kita suka. Agama ni ialah kita buat apa yang Allah suka. Kita suka macam mana doesn't matter. Yang penting Allah suka ke tidak agamanya. Wa raditu lakumul islama dina. Di situlah inti agama yang sebenar. Bukan kita dengan candu, fadilat, apatah lagi yang palsu. Yang sahih kita tak ada masalah sebab Allah Ta'ala yang bagi. Yang sahih, Nabi bagi tahu yang sahih, tak ada masalah. Ni mari dengan fadilat yang palsu. Dan suka kepada fadilat. Orang tu kempen ni, begini. Nilai tauhid tak ada. Ni, Allahul Musta'an. Wallahu ta'ala alam. Kita sambunglah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.